Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Senantiasa kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu, untuk berada dalam ibadah, untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur, alhamdulillah. Perbanyakkan ataupun senantiasa basahkan lidah untuk mengucap alhamdulillah, agar tidak menjadi keberatan kepada kita untuk menyebut segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita bertubi-tubi. Dan kita mengharapkan dengan nikmat ini Allah taala senantiasa menambahkan nikmat yang diberikan kepada kita disebabkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada apa yang aku dah bagi ini, la azidannakum, maka aku akan tambahkan. Kalau tak tambah pun Allah Taala akan kurniakan keberkatan kepada nikmat yang kita dapat. La in syakartum la azidannakum. Ada baru-baru ni orang tanya, la in syakartum la azidannakum. Adakah kita boleh bersyukur dikurniakan isteri kepada kita? Sebab dia kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kamu ada isteri satu, la azidannakum, Allah Taala akan tambahkan isteri yang kedua. Dia orang tanya. Nak jawab dia. Nak jawab dia kata. Dan kalau bersyukur ada isteri pertama, akhirnya Allah tambah pula isteri kedua. Nak jawab mana? Dia kata syukur je lah. Tetaplah bersyukur. Mujur. Bersyukurlah. Dan nanti Allah Ta'ala tambah, tapi Allah Ta'ala berkati apa yang kita dah dapat. Tak nanti kita tambah sekalipun dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Enggak, sekarang ni Allah Ta'ala berikan nikmat duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Dengan syukur kita ini Allah Ta'ala tambahkan apa? Tambahkan iman kita, tambahkan kekuatan pada kita untuk buat kebaikan, tambahkan rasa manisnya kita bila kita buat kebaikan. Itu dia. Itu la azidannakum. Apa yang Allah Taala akan tambahkan dengan apa yang kita dah bersyukur. Maka alhamdulillah. Dan kita mengharapkan agar Allah Taala kurniakan istiqamah, ketaatan yang kita lakukan berada dalam kebaikan sehingga ke penghujung nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita menyambung kepada pengajian kitab Nasaihud Diniyah wal wasayal imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu ta'ala anhu ila anqal. Pada muka surat 36 ni, kitab biru ni lah,
perenggan yang atas itu kita berhenti hari itu. Kata al-musannif, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, siapa yang menerima Islam, baik ni bab kita nak menerangkan apa makna redha kita pada Allah Ta'ala. Redha Tuhan sebagai redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan redha Nabi itu, Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, dan redha bahawa Islam itu agama kita. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Maka ianya tidak perlulah, bukan tidak perlu, bukan hanya sekadar kita menyebut di mulut kita saja untuk mendapatkan kelazatan iman. Man dhaqa ta'mal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhaqa ta'mal iman, akan merasa kemanisan iman itu man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Siapa yang meridai Allah Ta'ala Tuhan dia, meridai Islam itu agama dia, meridai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dia. Maka di sini kata pengarang, siapa yang menerima Islam sebagai agama, yakni dia redha Islam ini sebagai agama, apa yang perlu dia buat? Adakah sekadar dia sebut radina billahi rabba, ini apa? Agama tak? Wabil islami dina, dia redha bahawa agama dia ini adalah agama Islam, Islam ini adalah agama dia. Apa perlu dia buat? Hendaklah memandang berat terhadap larangan-larangan agama dan menjunjung syiar-syiarnya. Panjang-panjang tak dia kata pandang berat terhadap larangan-larangan agama dan menjunjung syiar-syiarnya. Benda maksud yang paling pendek sekali, definisi pendek dia. Definisi pendek bagi larangan-larangan agama, menjunjung segala syiar. Tinggalkan larangan agama dan buat tuntutan yang Allah Ta'ala suruh. Apa definisi pendek dia? Taqwa. Makna taqwa itu dia menjunjung segala apa yang Allah Ta'ala perintah dalam agama dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itu makna taqwa. Bertakwa dah sebut usikum bitaqwallah tu kan. Dah, kalau orang lelaki dengar dah semua khutbah, takwalah kepada Allah Ta'ala, senantiasalah melakukan ketaatan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu maksud taqwa. Maka benda, bila kita dah terima Islam ini sebagai agama kita, maka apa sahaja yang Islam larang untuk kita buat, maka kita jangan buat. Islam menyuruh kita untuk buat, maka kita kena buat. Wajib buat. Syariat suruh kita semayang, wajib kita semayang 5 waktu. Syariat suruh kita berpuasa di bulan Ramadan, wajib kita buat. Syariat menyuruh kita untuk keluarkan zakat bila dah sampai haul dan juga nisab dia, cukup kadar dia, cukup tahun, keluar zakat. Zakat fitrah kena keluar setiap kali Ramadan, wajib keluar. Maka buatlah benda tu. Syariat suruh kita pergi haji. Bagi mereka yang berkemampuan, ada bitih banyak, cukup dah kemampuan dia nak pergi haji, wajib pada dia pergi haji. Kalau tak mampu, tak wajib lagi. Maka ini yang agama suruh buat, maka dia kena buat. Ni orang yang redha Islam itu agama dia. Bukan sekadar di mulut, aku redha Islam ni agama aku. Siapa orang buat, kata orang ngata ke agama aku ni, panah aku. Alhamdulillah dia ada rasa perasaan itu, alhamdulillah. Tapi dia kena jaga Islam tu. Dia kena jaga apa yang Allah Ta'ala suruh. Jangan sekadar dia ni semangat saja, aku ni Islam. Kalau orang petik Islam ni, aku panah lalu. Aku panah lalu. Dia cakap tu seluar pendek. Aku panah lalu, tak boleh dengar orang kutuk Islam ni. Subuh dia tak semayang. Maka kalau orang yang betul-betul bersungguh dalam dia nak menjaga agama dia, maka dia akan jaga apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada dia, dan dia akan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang pada dia. Itu orang yang menjaga, orang yang redha Islam itu agama dia. Maka sedihlah kita hari ni, benda ada depan mata kita, kita tengok orang duduk sedih, tengok sahabat-sahabat, saudara-saudara kita ini di Palestin, macam-macam lah, semangat sangat-sangat, tolak kita nak boykot itu ini, boykot itu ini. Maka kita sedih bila tengok. Sekejap je, sekelip mata saja, mari kau play berebut pergi, hilang dah ke Palestin. Mari konsert kau play, hilang Palestin sekejap, hilang dah nak boykot Palestin.
Berderu mana duduk kat stadium? Tak? Duduk dalam konsert orang-orang kafir. Maka di sini kita nak kabur. Bukan seperti Imam Haddad sebut, bila dah terima, kita terima Islam agama kita, benda kita kena buat je. Ni hendaklah ni. Bukan sekadar di mulut saja. Aku Islam, tapi aku tak pakai tudung lagi ni, aku tak semayang sebab tak dapat hidayah lagi. Allah Ta'ala tak beri lagi hidayah. Kok kepala dia. Hendaklah memandang berat. Pandang berat ni, suruh pandang berat ni. Bila dah pandang berat, maka dia kena buat. Bukan dia pandang berat saja. So semayang kena semayang ni, aku kena semayang, aku kena tutup aurat, aku dah buat lagi ni. Pandang berat saja. Pandang berat kena buat. Junjung segala perintah Allah Ta'ala, tinggalkan apa yang Allah larang. Sentiasa rajin dan berdaya upaya untuk menguatkan semangatnya dalam diri serta menambahkannya keteguhan dan kelurusan dalam ilmu-ilmu agama dan amal bakti yang baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada aku. Adakah Allah Ta'ala perlu kepada kita sebagai seorang hamba? Adakah Allah Ta'ala perlu? Maknanya Allah Ta'ala jadikan kita ni kena apa? Kena taat aku. Adakah Allah Ta'ala perlu ketaatan kita tu? Allah tak perlu pun. Tak perlu pun ketaatan kita. Maka nak kabarnya tak berkurang benda pun di sisi Allah Ta'ala, tak menambah benda pun di sisi Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala buat kita ni supaya kerjamu taat aku, kerjamu tinggal benda aku larang. Kalau mu tak buat, tergugat ke aku? InsyaAllah tak gugat. Mu buat ke mu tak buat ke? Kalau mu buat, mu dapat ni. Kalau mu tak buat, mu dapat ni. Selesai masalah. Kerja Tuhan belaka. Maka kalau nak beribadat kepada Allah Ta'ala, bagaimana nak beribadat? Dah aku tak tahu cara nak beribadat. Tuntutlah ilmu ni. Bila kita redha agama Islam ini agama kita, jadi Islam suruh kita buat, suruh semayang. Dah nak semayang mana ni kata? Ke boleh pergi semayang gitu je tanpa wuduk? Maka belajar pula wuduk macam mana. Wuduk mana? Kata basuh anggota badan. Gi buka paip, orang basuh habis laga ni. Dah tahu ikut terutang, mana tak terutang, basuh mana dulu, basuh mana dulu. Maka sah tak semayang kita? Tak sah. Mana redha kita Islam sebagai agama kita? Kita belajar, tuntut ilmu, belajar wuduk macam mana. Lepas tu orang ada budak tanya, dah ambil benda ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, lepas tu basuh kaki, lepas tu hok benda batal wuduk ketuk. Bapa nak basuh ibu tahiyat kita, dia kata syariat buat gitu, Nabi suruh buat gitu, apa tak boleh ikutnya? Awak bila buat ketuk kita, awak kata baik basuh bahagian awak ketuk ni je lah. Buat benda basuh mukanya ke ketuk kait dengan muka kita. Dah syariat buat gitu. Ini tanda kita abdikan diri kita pada Allah Ta'ala. Syariat tu orang gini, ikutlah syariat. Jangan pertikaian pakai otak akal kita. Maka ada hikmah dia, belakang apa yang Nabi sampaikan. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Baik. Maka disambung lagi kata Al-Imam Al-Haddad, dengan semua ini ia akan berlapang dada dan tanpanya pula ia akan merasa kecewa. Maka nak kata seluruh apa yang disebut tadi ni, dengan semua ini bila kita buat belaka, taat perintah Allah Ta'ala, tinggal benda larangan, kuatkan semangat diri, tuntut ilmu, sungguh-sungguh nak cari ilmu dalam agama, buat amal bakti yang baik, semua ini akan berlapang dada dan tanpanya pula ia akan merasa kecewa. Nak bagi tahu bagi orang yang merasakannya. Dia buat semua benda ni, senang cerita, kita tengok orang-orang yang dia kata dia banyak masalah, stres, serabut, macam-macam dalam kepala otak dia. Jadi kata aku nak release tension. Pergi mana? Pergi ke Kelab Malang. Orang-orang kafir kita pergi Kelab Malang. Aku stres. Dia keluar benda, minum agak supaya mabuk, maka berlakulah zina. Dia rasa benda tu
benda tu boleh merelease tension ke dia. Bangun pagi esok dia ingat molek, dia ingat masalah dia selesai. Muzina, minum arak, tak lama-lama keadaan dia begitu, tak datang tenang, tak ada ketenangan pun dalam. Akhirnya dia gantung bunuh diri. Dia pernah dengar cerita dah, wallahualam betul ke tak, penyanyi Linkin Park, tahu kan penyanyi Linkin Park kan? Tak tahu nama dia, tak ingat dah. Yang penting tahulah penyanyi dia tu kaya orang. Dah satu konsert dia dulu, Linkin Park ni kalau buat konsert orang mari. Siapa dia tak tahu Linkin Park? Tanya ustaz, tak pun ustaz tak tahu Linkin Park. Semua tahu Linkin Park. Dan nak kabarnya ceritanya, akhirnya penyanyi dia ni dah suara sedap dah, piti banyak, ada belaka dah, benda jadi nak atas dunia ni ada belaka. Pernah dengar cerita, wallahualam betul ke tak lah, dia orang punya kumpulan ni ada satu kapal terbang khas untuk kumpulan dia. Memang tembeng tulis Linkin Park untuk kapal terbang dia ni. Kaya ke tak kaya, dah ada benda, semua ada belaka dah. Akhirnya sedar-sedar pamana dah penyanyi ni katanya bunuh diri. Dah buat benda bunuh diri, serabut dia kata, banyak masalah, dah tahu masalah benda, main ambil dadah, katanya ambil dadah, akhirnya bunuh diri. Maka ketenangan nak cari tu hak mana sih? Adakah ketenangan dengan hiburan yang melalaikan? Serabut ni banyak dia rasa kau play sekali, bla balik serabut balik. Gitulah siapa ketua, siapa ke habis, siapa ke habis umur begitu. Sebab tu kita sedih bila tengok orang-orang yang Allah Allah lah, kita tak merasa PKP. Saya yang tak berasa PKP, dah balik sini, dah berasa lah orang kena kurung apa semua tu. Tapi nak kabarnya macam-macam berlaku bila PKP. Hanya orang yang beriman saja boleh tahan. Orang tak beriman macam-macam, depres lah, sakit kepala otak lah, boleh bunuh diri lah, katok anak lah, katok bini lah, macam-macam benda. Sebab dia, sebab dikurung, tak pernah rasa benda gitu. Akhir zaman lagi gitu kita keadaan kita. Akhir zaman begitu keadaan kita lagi. Tak ada makanan, tak ada kering kontang apa semua, Dajjal mari nawa makanan ke kita. Nak ikut apa dia? Mari artis Korea pun gelepor, hari Dajjal mari tak ada benda. Kita kalau tak ada internet, sehari sutuk gelepor kita gelepor. Kita ada makanan, aku tak makan benda ni pagi ni. Ada makanan dah tak ada. Dajjal mari bawa makanan. Oh, memang tak tolak lah. Dajjal mari bawa Mary Brown, McDonald, burger, steak, contoh lah. Memang tak makan benda kita ni, nak tolak. Orang beriman je tolak. Sebab dia makanan orang yang beriman di ketika Dajjal turun kat lagi, zikir makanan dia. Manisnya zikir ni, siapa tak rasa dah nak makan benda lain. Sebab tu kita pelik bila tengok orang yang mengaji Al-Quran, kadang-kadang sehari boleh khatam Quran. Oh, kata hebat dia ni, boleh khatam Al-Quran sehari. Sebab dia rasa manis baca Al-Quran. Nak tambah sama. Gitulah kita. Kita kalau kita rasa manis boleh pitih, contoh manis boleh pitih, rasa nak cari lagi pitih, saya nak cari lagi, rasa nak cari lagi. Tahu lubang okay, lubang ni aku boleh pitih ni, cara ni aku boleh pitih, setiap hari boleh pitih dia. Tak gimana dah kita, kerja waktu lah. Manis sedapnya nampak pitih banyak, pitih kau banyak. Begitu juga orang yang beribadat. Semayang tak berhenti semayang dia. Nanti kita akan cerita lagi kelas datang ni semua. Taib. Maka ia harus menghormati semua orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia itu, seraya memusuhi dan benci terhadap orang-orang yang membelakanginya. Nah, ini sifat orang yang redha Islam itu agama dia. Nampak? Ngelah sekali dah dia letak benda ni. Dia letak orang yang dia kena hormati semua orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, seraya memusuhi dan benci terhadap orang-orang yang membelakanginya. Maksudnya orang yang bersifat dengan ini disebut di atas tadi ini, maka dia kena hormat. Ini cara orang yang redha Islam itu agama dia. Dan dia kena memusuhi bagi mereka yang benci kepada Islam. Kena memusuhi lah. Maka ni kamu tadi hidung gelas sekali nak memusuhi orang yang benci pada Islam. Musuh dah tak ada masalah, tapi kena kodarlah dengan kita ni. Jangan memusuhi sekadar memusuhi saja sebab orang ni dia benci Islam, maka aku benci dia. Tapi perangai kita tak macam orang Islam, watakan kita tak macam orang Islam.
Hanya duduk nama bawah tu, nama sekian, agama Islam, warga negara Malaysia. Duduk dalam kad pengenalan kita. Tak pakai tudung, tak semayang, pakai seluar pendek, tak tutup aurat, gaulan bebas, minum arak, berzina. Maka orang kafir pun terkejut tengok, oh, Islam rupanya. Ingat ke bukan Islam? Maka itu orang yang nak terima Islam sebagai agama dia. Taib. Perenggang seterusnya, siapa kata al-musannif, kata pengarang, siapa yang mengakui pula man radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dan kita redha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita. Rasul yang Allah Taala utuskan untuk kita, kepada kita, li hidayatihim. Untuk Nabi ini diutuskan untuk memberikan hidayah pada kita, memberikan petunjuk. Asbab Nabi turun ni untuk dapat hidayah pada kita, keluarkan kita daripada minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kejahilan kita kepada cahayanya keimanan. Maka siapa yang mengakui Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, hendaklah dia kena buat menurut kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bersuluh dengan petunjuknya, menjunjung syariatnya, berpegang teguh dengan perjalanannya, menghormati haknya, membanyakkan selawat dan salam ke atasnya, mencintai keluarga dan para sahabatnya, serta memohon redha dan rahmat ke atas mereka sekalian. Ini orang yang redha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dia, bukan sebut mulut saja. Aku Nabi dia Nabi Muhammad. Nama dia Nabi Muhammad. Oh, Muhammad lah aku tahu. Beng dia gelak gambar, tak tahu nak beng dia. Dah ingat lah kata beng Ibrahim kot. Boleh serok kali. Ini yang saya sebut ni, saya pernah tengok dalam satu video kau orang Melayu, orang Arab. Dia minta tanya dia, minta tanya 3 nama saja. Nak suruh sebut dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nak sebut tu je. Boleh tak sebut 3 nama Nabi ni? Maksudnya bukan 3 nama Nabi, maksudnya 3 peringkat. 3 keturunan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tanya orang Arab, Allah lah orang Arab mana. Borok serok kali dia jawab. Macam-macam jawapan tu bi. Muhammad bin Ibrahim, Muhammad Rasulullah. Muhammad bin dia bin Rasulullah kata. Orang Arab. Kau tengok tu sangat-sangat sedih tengok. 3 nama jadi minta. Tak minta ni siapa ke Adnan ni, tak minta. Nasab Nabi siapa ke Adnan panjang. Minta 3 je, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tu baru tanya nama Nabi. Tak tanya lagi anak beranak Nabi, siapa dia, anak Nabi ada berapa orang, bini Nabi siapa dia. Cerita Aisyah, Sayyidina Fatimah, tukar mimbar, mana si anak, mana si bini, tak tahu benda dah. Lepas tu, awak redha Nabi awak, Nabi Muhammad itu Nabi awak. Sekadar di mulut saja. Sebab tu ada, hendaklah, benda kena buat. Bila kita redha Nabi Muhammad adalah Rasul yang Allah Ta'ala utuskan pada kita, benda kita kena buat. Malulah kita ni umat Nabi SAW tak kenal Nabi dia. Malu. Takut tak ada jumpa Nabi di akhirat lagi. Tak kenal Nabi. Sibuk nak kenal benda lain selain daripada Nabi. Sibuk nak kenal artis-artis, sibuk nak kenal pemain-pemain bola. Kenal belaka, sebut Cristiano Ronaldo, tahu belaka rumah berapa besar, kereta banyak mana ada. Berapa butego dia buat sepanjang karier dia, boleh sebut belaka. Cerita pasal Nabi tak tahu. Maka mak ayah telefon mahal kita boleh beli ke anak-anak, beli buku Syama'il ke anak-anak, baca ke anak-anak, supaya kenal Nabi siapa dia, Nabi ada anak berapa, baca sirah Nabi. Telefon mahal 400-500 boleh beli. Buku Syama'il pun ya tak 40-50 ya kot. Lebih kurang. Beli, baca, kita sendiri yang baca ke anak-anak supaya kenal belaka, supaya kenal Nabi, nak kenal Nabi supaya boleh duduk dengan Nabi di akhirat lagi. Maka orang yang betul-betul beriman pada Nabi SAW, mereka akan dikurniakan kurniaan oleh Allah Ta'ala, boleh memandang Rasulullah SAW. Maka kena buat benda lagi. Ni disebut belaka dah. Pegang teguh dengan perjalanan Nabi, ikut sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi, hormat hak Nabi SAW, banyakkan selawat dan salam ke atasnya. Ni paling penting sekali. Aktsirus salata alayya.
La. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salata alayya. Siapa yang orang yang paling berhak aulan nas bi yaumil qiyamah, siapa yang aula untuk berada dekat dengan aku di akhirat nanti, siapa dia? Aktsaruhum salata alayya, orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Nak duduk dekat dengan Nabi gitu, banyak selawat. Basuhkan lidah kita dengan selawat. Duduk saja. Selawat tak nanti kena pas mayang ke, ada waktu-waktu tertentu, tak ada. Apa tu ayat selawat tu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu sebenar-benar selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu khusus? Tak ada. Kau anda bila-bila nak berlari pergi jogging. Daripada duduk jogging dengar Alan Walker, senyum tahu tu. Alan Walker baik dengar selawat sambil berlari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buatlah benda tu. Orang nak masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua duduk dengan kita dengan selawat pada Nabi. Inilah orang yang berhak untuk berada dekat dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti. Paling banyak selawat pada Nabi. Kita ni hidup, sehari kita ni paling-paling kurang, orang awam ni 100 kali setiap hari. Bagi penuntut ilmu paling-paling kurang 300 kali setiap hari. Paling tak tahu nak khabar orang ni. Sibuk sangat dah dia ni. Paling-paling kurang 10 pagi 10 malam selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 pagi 10 petang ataupun 10 malam. Sabahan wa masaan. Pagi 10 petang 10. Paling-paling kurang ni tak tahulah sibuk di tara mana. Lebih pada YB ke lebih pada dalam tu tak tahulah. Sibuk sangat ni. Paling-paling kurang 10 pagi 10 malam. Kalau tak ada ni 10 pagi 10 malam, takut tak dapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyakkan selawat. Mencintai keluarga dan para sahabatnya serta memohon redha dan rahmat ke atas mereka sekalian. Dan akhir sekali selalu bersikap belas kasihan dan memberi nasihat yang baik kepada umatnya. Sebab ni tugas-tugas Nabi belaka. Nabi bersikap belah kasihan. Allahu akbar. Belah kasihan dia luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang curi selipar bawah ni, curi sebelah, ngamuk habis dah kita. Nabi belah kasihan dia, sayang kepada orang buat jahat pada dia, dibalas baik. Ya. Sangat-sangat luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat dia yang redha Nabi sebagai nabi kita, Nabi Muhammad sebagai nabi kita, kena ikut. Lepas tu suruh baca sirah-sirah. Baca bagaimana muamalat Nabi dengan saudara-saudara dia, dengan sahabat-sahabat dia. Bagaimana muamalat Nabi dengan orang kafir. Bagaimana muamalat Nabi dengan orang kafir yang nak bunuh Nabi. Bagaimana muamalat dia? Kena baca. Kisah kita ceritakan hari tu, sahabat seorang lelaki mari letak pedang tekak Nabi ni. Ditanya dia, siapa yang boleh menghalang engkau sekarang? Ada orang ni keliling ni, dia pegang nak pacung Nabi. Siapa yang boleh menghalang engkau sekarang? Nabi sebut dia, Allah. Getar tangan, lepas pedang. Nabi ambil pula, Nabi pula letak tekak dia. Siapa yang boleh menghalang engkau sekarang? Allah tak. Nabi jawab, Allah juga. Nabi kata, aku beri peluang kepadamu. Aku beri kamu pergi dengan syarat kamu masuk Islam. Kalau tak, aku penggam. Orang tu benda, tambuh kau. Tambuh masuk Islam. Tambuh masuk Islam. Nabi buat benda, Nabi penggam kepala dia. Dok. Gila. Nabi biar je dia pergi. Sebab dia, Nabi tak buh umat dia ada orang yang masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Dah dia ni dah nak bunuh Nabi dah. Ni pula Nabi pula marah ke dia. Mati pula sebab Nabi bunuh. Tak tahu duduk mana dia tu. Patak neraka celah mana tak tahu. Nabi yang bunuh dia. Maka Nabi tak buh. Dia kata gilah. Kok Allah Ta'ala beri hidayah. Sebab dia Nabi tak boleh nak beri hidayah. Tapi Nabi kata, mungkin asbab aku lepaskan ni, Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Dia ni balik ke kaum dia, balik ke kaum dia kata, aku tak pernah jumpa sebaik-baik manusia lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam juga. Kalau Nabi bunuh dia mana dia? Neraka. Tapi sebab Nabi tak bunuh, Allah Ta'ala beri hidayah pada dia, masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belah kasihan Nabi. Ini rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Maka kita ni jangan berasa kata dah layak aku nak marah orang ni, layak sebab dia buat gini-gini. Dah, mungkin ada waktu sabar lebih baik. Nabi marah dia marah juga, marah tegah Nabi. Kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat, Nabi marah sungguh. Bahkan nak bunuh orang yang memerangi Nabi pun, Nabi kata bunuh bukan kerana sebab aku, bunuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada satu kisah tak ingat, rasanya macam Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bila nak bunuh orang ni, salah seorang ni, tak ingat siapa dia. Kisah kalau tahulah, siapa-siapa pernah baca. Nak bunuh, yang penting nak bunuh, orang tu ludah pada Sayyidina Ali kalau tak silap. Ludah. Tak jadi nak bunuh sebab dia tadi masa first aku nak bunuh sebab Allah Ta'ala, tapi kali kedua sebab lepas pada dia ludah aku tu, aku nak bunuh sebab aku marah pada dia. Tak jadi nak bunuh. Ini didikan daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Nabi suruh bunuh hanya untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala, jangan ikut nafsu kamu. Maka tadi kali kedua, jadi kalau aku nak bunuh tu, aku bunuh sebab nafsu aku. Orang ludah muka ni, nampak beza. Ini para sahabat. Maka kita nak berjuang sangat betul hari ni. Berjuang sebab dia betul ke nak pada Allah Ta'ala, ataupun hanya sekadar nafsu kita, hanya sekadar ikut orang berjuang, kita berjuang kata. Orang free Palestin, kita free Palestin kata. Tak tahu benda pun. Boleh tanya pula Palestin itu benda, tak tahu pun. Faham? Baik, itu dia. Wahai mukmin, maka pesan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wahai mukmin yang sejati. Allah lembut ni dia ni. Ni nasihat orang ni. Jangan panggil gitu je. Wahai mukmin yang sejati, kita ni lah hak tukang baca ni, hendaklah anda menuntut dirimu untuk melaksanakan maksud-maksud yang terjalin dalam makna hadis yang baru kita huraikannya di atas, iaitu dia hadis kita nak hurai ni, hadis dia, aku meridai Allah sebagai Tuhan, radina billahi rabba wa bil islami dina, menerima Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan kita mengakui Muhammad sebagai nabi dan rasul. Hendaklah anda mewajibkan dirimu bersifat dengan sifat-sifat yang diterangkan oleh hadis yang tersebut, sebab tiada cukup hanya dengan mengucapkannya dengan lidah sahaja, kerana yang demikian itu tiada memberi kesan qalilul jadwa, meskipun faedahnya tetap ada juga. Maksudnya benda ni nak khabar yang tadi, sebab tu kata hendaklah orang yang gini, orang yang redha Islam agama dia, hendaklah buat ni. Orang yang redha Allah Tuhan dia kena buat gini. Orang yang redha agama dia Islam, orang yang redha Nabi Muhammad adalah Nabi dan juga Rasul, kena buat ni. Maka dia kata dia, jangan hanya sekadar mengucapkan dengan lidah saja, ucap saja. Nabi kata zaqa ta'mal iman, dia akan merasakan kemanisan iman bila dia redha semua benda ni. Tapi kalau orang sebut saja-saja, tak dapat kemanisan tu, sebab dia tak buat benda yang Nabi suruh, benda yang sepatutnya dia buat. Maka bukan sekadar di lisan sahaja, kerana dia demikian itu tiada memberi kesan, tak ada beri kesan kepada kita, tak akan merasa kemanisan. Nak berasa manisnya semayang, kita tak semayang, nak manis mana? Nak berasa manisnya, lazatnya rasa membaca Al-Quran, kita tak baca Al-Quran, nak berasa mana? Duduk dalam gelas air kopi, bawah sekali letak kerma, kerma macchiato. Tak kerma duduk bawah, contoh kerma duduk serat bawah ni, atas ni kopi, kita pun minum, manis ke baik? Baik lah, sebab kopi duduk atas ni. Tak, kerma duduk bawah ni, tinggal dia kaca ataupun susu lah, taklah susu dia kaca, bila minum baru rasa manis kopi jadi. Begitu juga kita, halawah dah ada dah, duduk dalam hati ni kita ada, tinggal nak kaca je, tinggal nak kaca je kemanisan tu. Kacanya guna buat benda tu. Orang kata baca Al-Quran, Allah orang boleh khatam Al-Quran sehari, dia rasa manis guna, dia dengar gitu, patut tak ngaji pun. Maka nak rasa kemanisan tu ngaji, cuba rasa dia, cuba buat benda tu, usaha ngaji semuka sehari, esok naik pula 2 muka sehari, 3 muka, 4 muka, sejuzuk sehari.
Maka kalau kita orang yang tak biasa baca sejuzuk sehari, dengar orang baca sejuzuk sehari, dia biasa. Lepas tu kita dengar pula orang baca sejuzuk sehari. Orang lain, kita baca sejuzuk sehari, orang lain baca 3 juzuk sehari. Lepas tu kita, boleh dia baca 3 juzuk sehari. Kita tak buat benda tu. Acu buat, acu usaha buat. Orang boleh dapat. Orang hafiz Quran, kan? Orang hafiz Quran, syahadah Al-Quran, 30 juzuk satu hari, dia baca tasmik tanpa tengok Al-Quran. Macam mana dia boleh buat? Sebab dia usaha buat. Sebab dia buat benda tu. Maka kita jangan duk fikir kata, oh tak boleh, aku tak boleh nak buat, dah undang waktu. Orang lain boleh buat, kita tak boleh buat. Maka jangan terlalu cari alasan. Jangan terlalu cari alasan. Maka benda orang boleh buat, kita pun boleh buat. Tinggal kita tak mampu buat aja benda. Maka orang boleh rasa kemanisan, bagaimana kita tak boleh rasa kemanisan? Sebab kita tak buat untuk merasakan kemanisan tersebut. Baik. Maka kata musannif, begitu pula hendaklah anda buktikan segala apa yang anda ucapkan. Ni masuk pula bab-bab zikir ni. Nak ceritakan tentang supaya kita merasakan apa yang kita sebut ni, merasakan kemanisan. Maka benda lagi kita kena buat. Hendaklah anda buktikan segala apa yang anda ucapkan itu di dalam zikir dan doa dan sebagainya. Tuntutlah dirimu akan hakikat-hakikatnya dan bersifatlah anda dengan petunjuknya. Orang yang tak ada zikir harian, senang kata kalau bahasa Arab lah sebut. Kalau bahasa Melayu tak jadi comel pula. Kalau bahasa Arab, man laysa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tak ada wirid harian dia seperti kera. Kan tak comel, tak kena kan, tapi bahasa Arab comel kena. Man laysa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak ada wirid harian dia, yakni zikir harian dia dengan Allah Taala. Zikir ni benda, zikir nak beri peringatan dia pada Allah Taala. Zikir yang paling molek sekali adalah Al-Quran. Selepas pada Al-Quran barulah zikir la ilaha illallah, istighfar, selawat pada Nabi SAW. Zikir adalah zikir, ingat kita pada Tuhan. Maka tasbih tu semua alat kita. Tasbih digital tak digital ke, tasbih butir benda, butir kema lah. Butir kema ke, tulang unta ke, kau andal lah. Macam-macam. Kayu kokar ni wasilah kita. Bukan nak suruh tunjuk orang ni, aku ni kayu kokar ni mahal beli 1000. Zikir kita tu wasilah kita supaya benda setiap hari bila kita gerak ingat Tuhan. Bukan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingat benda pun dalam kepala otak pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, aku dak serubih kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah dak siap pergi kerja kau ni kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua tak ada. Pada otak kita lain. Tu bukan zikir pun. Zikir nak benda ingat Tuhan. Maka tasbih kita tu wasilah kita. Ada orang tak perlu tasbih, darah dia nak ingat dah Tuhan. Ada orang sampai tahap dia darah dia ni pun bunyi la ilaha illallah. Ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, dia nanti pada tasbih diri dia tu ingat Tuhan dah. Syekh Abu Bakar bin Salim, salah seorang ulama di Hadramaut, pernah kata benda, pernah kata malulah orang yang duduk atas dunia ni dia ingat ke Tuhan. Malu pada siapa? Malu kepada ahli neraka. Sebab dia kata orang masuk neraka pun ingat Tuhan. Dia masuk dalam neraka, dia ingat Tuhan tu. Allah sakitnya, Allah Tuhan minta tolong keluar, aku nak balik pada dunia, ingat Tuhan. Orang duduk atas dunia boleh nikmat Tuhan beri, boleh rezeki Tuhan beri, tak ingat Tuhan. Malu lah. Malu pada ahli neraka. Itu maksudnya. Bukan nak suruh kita masuk dalam neraka, bukan. Sama macam kalam doa daripada Al-Imam Syafi'i, ilahi lastu lil firdausi ahla. Tak, lagu juga ilahi lastu lil firdaus. Ni lagu ni kena ingat. Maksudnya dia kata benda, wahai Tuhan, aku tidak layak nak masuk dalam syurga-Mu, dan aku tidak sanggup nak duduk dalam neraka-Mu. Lepas tu orang kata, lepas tu mu nak duduk mana? Tengah-tengah. Ni adalah orang-orang hebat ni. Lepas tu dah baca ingatlah benda tu. Imam Syafi'i mengaruk kali kata, dah layak duduk syurga, lepas tu tak sanggup duduk neraka, lepas tu nak duduk mana? Marah Imam Syafi'i. Tak faham maksud dia tu. Ya Allah, aku ni tak layak pun nak masuk syurga-Mu. Aku nak masuk sebab amalan aku. Allah, jauh sekali. Aku nak masuk syurga-Mu ni, syurga yang indah ni,
ada bidadari, ada pokoknya, ada buah-buahan, benda saja aku nak boleh dah ke dalam syurga. Dengan amalan aku buat semua hidup aku ni layak. Tak layak. Malaikat sendiri pun ada diciptakan oleh Allah Ta'ala. Daripada mula cipta kerja dia benda tasbih pada Allah Ta'ala. Daripada mula diciptakan rukuk pada Allah Ta'ala, sujud pada Allah Ta'ala. Kerja malaikat. Malaikat ni ramah, banyak. Ada Tuhan buat, kerja mu tahlil pada aku, la ilaha illallah, sampai hari kiamat. Hakmu istighfar, hakmu subhanallah, hakmu alhamdulillah, hakmu rukuk, hakmu sujud, hakmu qiyam, ada belaka sampai hari kiamat. Bila bangun sampai hari kiamat, malaikat kata benda, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami ni tak beribadat sebenar-benar ibadat lagi. Malaikat tak makan, tak minum, tak nikah, tak tidur, kerja di ibadat saja. Tu pun bangun-bangun kata benda, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami ni tak beribadat sebenar-benar ibadat lagi kepada engkau ya Allah. Lepas tu kita nak berasa, oh aku layak dah ni. Baru bangun mulai pagi tadi, bangun betulang nak pergi kecing, kata oh molek dah, kata teranglah bangun sekali sembahyang 2 rakaat kata. 2 rakaat je sembahyang. Tu pun baca doa iftitah, alhamdulillah, surah pun tak baca. Tak mau baca. Ngantuk ni. Apa dah sembahyang 2 rakaat. Habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang doa, ya Allah. Orang lain tidur, aku seorang aja bangun ni. Allah layak dah aku masuk syurga ni. Orang lain tidur, aku mau tidur ni. Maka berasa dah kita ni wali dah. Bangun pagi esok berasa wali dah. Berasa akulah orang paling hebat sekali. Aku bangun malam tadi ni. Berasa lain dah diri kita. Baru 2 rakaat. Maka nak kabarnya tak layak apa kita ni. Bahkan seumur hidup kita ni berapa waktu sangat kita dengan Allah Ta'ala. Tak layak diri kita ni nak masuk syurga. Imam Syafi'i kata gitu. Ya Allah, tak layaknya aku ni nak masuk syurga mu ya Allah. Lepas tu dah, kalau aku tak layak, mu nak letak aku dalam neraka, Allah tak sanggup aku nak duduk dalam neraka mu. Kena api atas dunia pun sakit dah. Ni api dalam api neraka. Api dunia pun sakit dah. Ni kan api neraka. Ini orang kata, bukan nak kata Imam Syafi'i sama, lepas tu nak duduk mana? Semua nak duduk dalam syurga, nak duduk dalam syurga belaka, tapi nak kabarnya diri kita ni rendah diri pada Allah Ta'ala. Tak layak nak duduk dalam syurga ni dengan amalan akunya sikit, dengan dosanya banyak. Lepas tu Tuhan nak beri, tapi disebabkan rahmat Allah Ta'ala, sayang Allah Ta'ala pada kita, Allah Ta'ala hitung dengan sebaik-baik hitungan. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat sekecil-kecil sebesar zarah sekalipun kebaikan dihitung kebaikan, buat sekecil-kecil kejahatan pun dihitung juga kejahatan, timbanglah kayak gini. Maka Allah Ta'ala itu akan merahmati kita, bersifat rahmat kepada kita, sayang kepada kita. Maka tuntutlah dirimu akan akhirat. Baik, misalnya ketika anda mengucap subhanallah, maha suci Allah, hendaklah hati anda merasakan kesucian dan kebesaran Allah Ta'ala. Ketika mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hendaklah hati anda meningkatkan pujian itu terhadap Allah Ta'ala serta mensyukurinya atas segala nikmat dan kurniaannya. Ketika mengucapkan rabbighfirli, Tuhan ampunilah aku, pun pada Allah Ta'ala, ampunkan dosa kita, hendaklah anda menjunjung harapan kepada Allah Ta'ala. Rojak, ini rojak, ini bukan rojok, rojak, pengharapan kita pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Husnudzan billah, sangka baik pada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Itu penting. Jangan doa-doa saja, lepas tu doa husnudzan. Doa ni, ya Allah ampunlah dosa aku, banyak sungguh dosa aku ni, kata rasa Tuhan dah apunkan aku ni. Jangan rasa gitu. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Pintu taubat Allah terbuka, rahmat Allah sangat luas. Minta dengan Allah Ta'ala, yakin bahawa Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Itu sangka baik kita pada Allah Ta'ala. Seraya merasa bimbang, kena rasa juga khauf. Itu kata rojak dan khauf kena ada. Rojak dan khauf ini seperti sayap. Sayap pengharapan, sayap takut pada Allah Ta'ala. Takut dia ni, takut bimbang jika dia tidak mengampuni anda. Maka bila kita ada rasa bimbang itu, bukan kita sangka buruk pada Allah Ta'ala, kita bimbang, Allah ni kalau takut-takut Allah Ta'ala tak ampun dosa aku, maka aku ni banyak lagi amal aku.
Maka aku kena banyak lagi solat taubat. Maka aku kena banyak lagi minta doa. Itu maksud dia. Aku kena banyak lagi harapan aku. Bila ada khauf, tingkatlah kita punya pengharapan kita kepada Allah Ta'ala. Dan demikianlah seterusnya kepada yang lain-lain. Hendaklah, dengan habis ngelas tadi, hendaklah anda menghadirkan diri istihdar dengan Allah Ta'ala pada segala waktu seraya merenungkan maksud-maksud bacaan, tadabbur bacaan yang anda ucapkan adalah zikir dan doa tadi. Baca-baca semua benda lah, zikir kita, doa kita. Jangan doa saja-saja bahasa Arab. Orang baca bahasa Arab, kita pun baca bahasa Arab, tak faham doa tu, tak faham benda kita minta kepada Allah Ta'ala. Seterusnya hendaklah anda melengkapi diri dengan akhlak dan budi pekerti yang diridai Allah Ta'ala dan menjauhkan akhlak dan kelakuan yang dicelanya. Istihdar ma'allah, iaitu hadirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap langkah kita. Semayang kita, doa kita, fokus kita pada Allah Ta'ala. Kita ni ada satu dalam diri kita ni, ada suatu orang kata kuasa lah, satu kuasa fokus, satu kuasa fokus yang semua orang ada benda ni. Tinggal tak kacau je lah, maknanya tak digerakkan benda tu. Fokus. Bagaimana ada orang boleh tak sedar semayang dia tak sedar. Orang kata semayang dia tu, dia dah tak sedar orang keliling dia. Sebab dia terlalu fokus dengan semayang dia terlalu faham dengan apa yang dia baca, dia terlalu dekat dengan Allah Ta'ala. Maka kita nak khabar benda ni berlaku ke tak berlaku? Ya, berlaku. Sahabat Nabi Sayyidina Urwah bin Zubair, ketika mana ditimpa musibah oleh Allah Ta'ala, ada luka di kaki dia ini yang menyebabkan dia bertemu dengan tabib, yakni doktor kata kena potong kaki dia. Maka Urwah kata, nak potonglah kaki aku ni, dah ada biuh ke dok? Nak potong kaki ni ada biuh ke dok? Maka doktor kata biuh adalah biuh yang minuman yang boleh memabukkan kita lah, boleh melalaikan kita, boleh menghilangkan kita punya akal sekejap. Pesang mabuk, bolehlah potong. Maka kata Urwah, tak boleh, kami dah diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk meminum arak. Masa ketika tu biuh dia arak lah, minum jadi mabuk, pening, boleh kerak kaki lah, dah sedar kan. Maka arak tak boleh kata. Maka kata Urwah dia, kalau begitu potonglah kaki aku, buatlah pembedahan ni ketika mana aku semayang. Maka Urwah tadi semayang, Allahu Akbar. Ketika itulah tabib pun buat, potong kaki dia apa semua, habis potong, buat amaliyah lah. Sampailah dia habis semayang. Sedar-sedar Urwah kata, mana kaki aku? Macam mana bila kita baca cerita ni, bila kita baca sirah ni, macam mana dia orang boleh semayang sebegitu rupa? Sebab ada suatu fokus mereka yang mereka hadirkan Allah Ta'ala dengan dia. Nabi SAW pernah semayang satu langkah ke depan nak ambil buah. Sebab dia Nabi semayang dia nampak syurga. Nabi pernah selangkah ke belakang, sebab dia nampak neraka. Ini Nabi. Banyak pada sahabat pun ada begitu, yang bukan nampak syurga, nampak neraka lah. Maksudnya dia fikir benda tu, tak ada benda lain dia fikir. Aku semua semayang ni, aku tengah menghadap Allah Ta'ala. Yang dia rasa ni kata ihsan ni, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kamu ibadat seolah-olah kamu ni rasa Tuhan ada dekat dengan kamu. Semayang berasa Tuhan ni dok. Tengah-tengah duduk semayang, masa itulah gatal kau ni. Biasa duduk hari jalan biasa tak berasa gatal banyak. Tapi time semayang ni mari gatal. Ya Allah, gatal. Ni gatal. Biasa kalau duduk diam lama tu dah sedar, nyamuk merah dah dia punya perut dia. Dah sedar, tapi kalau time semayang derah berasa. Kaki. Kaki pula berasa. Kalau lalat dah kira lah. Kalau lalat orang panggil kan, kalau lalat, kalau dia berhenti orang panggil lalat. Waktu lipah tak, lipah mari kaca kita ke tengah semayang. Kalau dia lalu saja tu orang panggil lipah, tapi kalau dia terbang orang tak panggil lipah biasanya panggil dia. Itulah nama dia tu, orang panggil benda tu.
Maka ada semua gangguan kita ni. Bila semayang banyak gangguan. Masa tu lah Abang Sahabat kata, kalau tak ingat sesuatu benda pergi semayang. Sebab dia kadang-kadang semayang ni boleh kuat mikir kita dalam semayang kita ni. Baca Fatihah ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kepala, aku tak mana kunci kereta ni. Duk cari, mula-mula aku balik jadi susung comel cerita dia. Dalam kepala dia susung comel. Aku balik rumah, aku masuk pintu ni, aku tak kat mana. Waladhdall. Amin, jumpa dah. Jumpa dah kunci kereta. Jumpa dah. Dalam semayang kita banyak sangat otak kita nak mikir. Berbeza dengan mereka yang semayang mereka ni terlalu fokus dengan Allah Ta'ala. Istihdar mereka dengan Allah Ta'ala. Nak potong kaki, potong tangan semayang. Dah sedar dah. Ini orang yang betul hadirkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak mustahil benda ini berlaku. Ada sahabat pun ada. Maka orang-orang yang baca Al-Quran tak sedar, orang duduk sekeliling dia tak sedar dah dia baca Al-Quran. Manis baca Al-Quran sampai khatam, tak sedar khatam Al-Quran, sambung lagi, baca lagi. Sampailah penutup. Kita sebut cerita nak khabar fokus ni ada juga ni. Zaman dia disebut dalam Al-Quran. Dia kata full movie dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Nabi Yusuf orang yang paling smart sekali. Smart dia taklah berbanding smart Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara nabi-nabi, Nabi Yusuf paling smart sekali. Nabi Yusuf ni smart tak smart dia ni, Imra'atul Aziz, dia duduk dalam istana. Perempuan istana pun gelepar. Yang di mana lepas pada nikah tu lah Siti Zulaikha. Kan? Nak ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni masa tu dia hamba abdi. Imra'atul Aziz ni suka kepada Nabi Yusuf sehingga kan siapa orang puang ni bahaya kok. Bila terlalu suka ni dia sanggup buat benda saja. Kita tak Aziz, Imra'atul Aziz ni buat benda. Siapa buat benda tak molek, kejar Nabi Yusuf ni. Nak buat benda tak molek. Tarik baju, cari. Lepas tu dia fitnah pula lepas pada tu. Fitnah pula dia kata, oh Nabi Yusuf ni gelepar ke dia. Nabi Yusuf nak ke dia. Tak mungkin lah aku ni nak ke Nabi Yusuf, dia kata. Tak mungkin aku ni perempuan istana nak ke hamba abdi, tak mungkin. Dia fitnah pula. Sehingga kan Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Ni disebut cerita dalam surah Yusuf. Kalau baca surah Yusuf, tahulah. Maka dia ni tak tahan, puang ni tak tahan, dia kata benda, dia kata cerita kepada perempuan-perempuan dalam istana. Dia kata aku ni memang sebenarnya aku fitnah lah ke tu. Aku ni memang jatuh cinta pada Nabi Yusuf. Aku tak tahan, dia ni memang semak sangat-sangat, dia kata. Maka itulah, nampak lelaki semak bahaya kok. Tengok perempuan-perempuan sekarang. Tengok Korea. Jepun. Tak. Mari ke airport. Wah, macam beruk nampak. Pakai tudung. Suka sangat. Dia kenal lah kita. Tak kenal pun. Tak kenal pun kita. Tapi dia suka sangat. Oh, tapak gambar ni besar sekali. Gambar artis Korea. Aku minat dia kata. Duduklah dengan artis Korea tu sampai ke akhirat lagi, duduklah. Maka kabarnya dia ni Imam Aziz suka sangat ke Nabi Yusuf. Dia kata, memang aku suka. Memang aku fitnah belaka tu. Tu fitnah belaka sebenarnya. Memang aku tarik Nabi Yusuf. Maka orang puan-puan dalam istana ni kata, mustahil lah mu ni kata. Dia tak tengok Nabi Yusuf. Dia kata, mustahil lah kamu. Mustahil mu ni suka pada seorang hamba, dia kata. Okey, budak percaya, baik. Esok mari istana aku. Mari belaka ramai-ramai. Mari belaka perempuan semua duduk ni. Maka dia pun Imra'atul Aziz ni tadi beri setiap seorang pisau dengan buah. Beri pisau, beri buah. Suruh kerak buah tu. Maka masa orang duk kerak lah. Tak. Sambil sembang duk kerak ni duk kerak. Maka dia panggil Nabi Yusuf, suruh lalu. Mari lalu. Lagi masa orang puan duk kerak-kerak ni, mu lalu. Lalu je dah, jangan buat benda lain. Nabi Yusuf pun lalu. Lalunya pun tak ada lah buat muka semaknya, buat muka maconya, tak ada. Buat minileh, tak ada. Buat pis, tak ada. Lalu saja. Ngegek muka itu lalu. Tapi sebab semak ni. Sebab dia tengok ada kerak-kerak ni, kejut tengok lalu ni. Tak sedar. Pakat tengok belakang Nabi Yusuf. Duk kerak ni. Sampai dia kata dalam Al-Quran kata, mereka kata benda. Mereka kata, ini bukan manusia ni, ini malaikat, dia kata.
Siapa kata gitu? Perempuan-perempuan ni kata. Kerak buah ni sambil tengok ni, rupa-rupanya mereka tak sedar yang mereka sedang menghiris tangan-tangan mereka, jari-jari mereka. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka, jari-jari mereka. Dah sedar daripada potong buah, potong jari rupanya. Dah sedar ni, dia tengok Nabi Yusuf lalu, terpegun dengan keindahan Nabi Yusuf. Nak khabar tadi, ada tak fokus dalam diri dia? Ada. Siapa tak sedar ni, kerak tangan, kerak jari. Maka mustahil tak benda tu berlaku. Boleh berlaku pada kita. Untuk kita semayang, siapa tak sedar benda-benda orang tepi kita, tak sedar siapa dia, tak ingat dah benda lain, melainkan kita ingat Allah Ta'ala saja. Secara zahir kita boleh letak orang pergi tengok perlawanan bola sepak sebagai contoh. Minat sangat Manchester lawan Liverpool, dapat tiket boleh pergi, dapat tiket khas sebulan boleh pergi tengok perlawanan Manchester lawan Liverpool. Dia pula minat Liverpool, pegang air segelas, pegang popcorn nak tengok ni, sambil minum air, sambil makan. Tengok ada seorang striker Liverpool duk gelak-gelak sedap ni, nak buat gol ni, gol, masuk gol, dia pun tak sedar ni. Nampak tak? Padahal benda tu duduk mana? Duduk tangan dia. Dia berasa tak berasa duduk tangan dia? Berasa. Tapi disebabkan dia terlalu fokus tengok yang apa yang dia nak dia tu, sampai tak ingat dah. Dah ingat dah tangan dia ni ada gelas air, ada popcorn. Go. Habis air, habis popcorn. Selesai. Nak kamu lihat ni? Istihdar ada dalam diri manusia. Kekuatan fokus ada dalam diri kita. Tinggal dia khusyuk kita ada dalam diri kita sebenarnya. Dia kata aku ni payah semayang tak khusyuk sebab kita tak buat benda tu. Cari, minta dengan Allah Ta'ala, usahakan untuk dapat khusyuk, untuk dapat istihdar kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan masuk kepada bab mensucikan hati kita. Ini nak sucikan hati kita, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada segala kekotoran. Allah Ta'ala bersihkan hati kita ini daripada segala perasaan yang tidak molek, perasaan riaknya, perasaan sombongnya dan sebagainya. Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya jadikan hati kita ini suci, dan Allah Ta'ala sucikan seluruh anggota badan kita. Sebab hati suci, minta Allah Ta'ala supaya berikan kekuatan pada kita. Sebab suci hati, semua pergerakan kita pun berlandaskan apa yang Allah Ta'ala perintah dan tinggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'a marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al ilhama fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matuna wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada' wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.